Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya kepada tuan-tuan, puan-puan, sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertamanya seperti biasa kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat subuh secara berjamaah. Dan kemudian sebelum kita bertebaran di atas muka bumi ini, kita duduk sebentar untuk kita mengingatkan diri kita sendiri berkenaan dengan tanggungjawab kita, dan kemudiannya untuk kita meningkatkan lagi amal ibadat kita dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagi ini saya terlintas untuk berkongsi dengan tuan-tuan satu perkara yang sangat penting di dalam kehidupan kita, iaitulah tanggungjawab untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara tujuan manusia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya tidak menciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk beribadat kepada saya, illa liya'budun. Tetapi di sana ada satu masalah, iaitulah satu penyakit yang melanda dan menyerang ramai orang Islam, iaitulah satu penyakit, iaitulah penyakit malas. Penyakit ini kalau melanda para pelajar yang menuntut ilmu di sekolah, mereka tidak akan mendapat apa-apa daripada perginya mereka ke sekolah kerana ada satu penyakit, iaitulah mereka malas. Cikgu-cikgu pun akan menghadapi masalah kalau sekiranya murid-murid malas. Tetapi masalah ini tuan-tuan jauh lebih besar bahayanya kalau dia melanda orang Islam, orang yang beriman, iaitulah malas untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kongsikan beberapa perkara untuk renungan kita bersama dan untuk kita mengubat penyakit malas ini. Harap-harapnya kita insya-Allah jauh daripada penyakit malas ini dan kita sampaikan kepada rakan-rakan kita insya-Allah. Jadi kita mulakan dengan doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu ya Allah kebaikan hari ini, kemenangannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Dan kami memohon perlindungan-Mu ya Allah dari kejahatan yang ada di dalamnya dan kejahatan yang ada sesudahnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Itu adalah doa yang selalu dibacakan oleh Rasulullah pada awal-awal pagi setiap hari. Kerana hari ini dia tuan-tuan, saya dah banyak kali sampaikan kepada tuan-tuan, dia macam bercakap, ana khalqun jadid. Saya ini hari yang baru. Hari Sabtu ini tuan-tuan sekali lagi datangnya hari yang baru. Fatazawwid anni, ambillah bekalan daripada saya. Fa inni idza madaitu lam a'ud. Saya ni sekali saya datang, saya tidak akan kembali selama-lamanya.
Bagi siapa yang menyambut hari jadi, mungkin ulang tahun hari kelahirannya, mungkin dia dah bertambah harinya. Kalau dia dah masuk tahun yang ke-47, tahun yang 46 dia dah tinggalkan. Dia tak akan kembali lagi. Begitu juga hari Sabtu yang lepas, tuan-tuan, sudah tinggalkan kita, maka dia tidak akan kembali lagi. Hari ini kita berada pada hari Sabtu yang baru. Malas. Banyaklah tuan-tuan, saya masukkan di sini beberapa perkara. Sebagai contoh, banyak lagi. Malas solat sunat, malas solat berjamaah. Malas menghadiri majlis ilmu, malas bersedekah, malas menderma, malas meninfak. Malas bekerja untuk Islam, malas untuk menyampaikan dakwah, malas pergi masjid, malas memakmurkan masjid, malas melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, malas untuk berjihad, malas untuk berjuang untuk agama, malas untuk melakukan kebaikan, dan banyak lagi tuan-tuan. Malas. Dan yang bahayanya, malas itu dikaitkan dengan malas untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sekadar contoh saja. Ubat yang pertama, iaitulah jauhkan diri daripada maksiat. Sama ada maksiat itu yang besar ataupun yang kecil. Yang kecil hendaklah ditinggalkan, apatah lagi yang besar. Kerana apa tuan-tuan? Kerana maksiat-maksiat yang dilakukan, yang merupakan pelanggaran terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendatangkan satu kesan yang sangat besar, iaitulah dia akan membakar hati itu. Dia akan menghanguskan hati. Sedangkan Rasulullah dah sebut dah, di dalam satu badan manusia itu ada sekeping daging. Kalau elok daging itu, eloklah bahagian-bahagian yang lain. Apa dia itu? Para sahabat tanya, iaitulah hati. Oleh kerana itu tuan-tuan, sedapat mungkin kita cuba menjauhkan diri kita, insya-Allah, mudah-mudahan, daripada terlibat dengan melakukan perkara-perkara yang dikatakan sebagai penderhakaan, maksiat, ya. Terutamanya perkara-perkara yang besar maupun perkara-perkara yang kecil. Dan sekaligus apabila kita sudah menjadikan hati kita hati yang jauh daripada Allah, menyebabkan Allah murka kepada kita. Dan hasil daripada itu, kita akan menjadi orang yang malas untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua, iaitulah istiqamah dalam melaksanakan amalan harian. Kita ada banyak amalan-amalan tuan-tuan, dan ianya memerlukan kepada masa. Amalan zikir. Sebentar tadi Tuan Imam kita membacakan bersama-sama dengan kita beberapa zikir-zikir yang dibaca selepas daripada solat. Itu merupakan di antara amalan-amalan yang hendaklah dilakukan secara konsisten. Dalam bahasa Arab disebut istiqamah. Kalau dapat, buat. Kalau tak dapat, buat juga. Ya, jangan ditinggalkan. Ya. Dan kemudian kita ada banyak doa-doa. Kalau tuan nak jadikan amalan, belilah satu buku kecil namanya Al-Ma'surat. Di dalam Al-Ma'surat itu tuan-tuan, himpunan doa-doa yang diamalkan oleh Rasulullah dan kemudian disusun. Dia ada dua jenis. Yang pertama, wazifah sughra. Biasanya kita dapat amalkan yang inilah tuan-tuan. Satu lagi kubra. Kubra ni tuan-tuan, kalau betul-betul dia lebih kurang dalam 30-35 minit. Baru kita habis baca semua sekali. Dia ada yang kena baca 10 kali, ada yang baca 5 kali, ada yang baca 3 kali, ada yang baca sekali, ya. Dan kemudiannya iaitulah istighfar, termasuk juga membaca Al-Quran, solat-solat sunat, qiyamul lail dan yang seterusnya. Hendaklah dipelihara betul-betul, kerana amalan ini akan meningkatkan iman dan membangkitkan semangat untuk beramal. Ya, istiqamah. Konsisten, jangan ditinggalkan. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau kita dapat amalkan amalan ini di dalam kehidupan kita, insya-Allah, ya, dia akan membangkitkan semangat untuk kita beramal, dan penyakit malas itu akan kita tinggalkan jauh-jauh. Perkara yang ketiga, iaitulah mengisi waktu-waktu yang afdal dengan ketaatan.
Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita ada banyak masa, dan di antara banyak masa itu tuan-tuan disebut sebagai waktu-waktu yang afdal. Apa makna yang afdal? Yang sangat tinggi nilainya, yang ada nilai. Dan kalau kita beribadat ketika itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat amalan kita dan diberikan pahala yang sangat besar kepada kita. Mustajab waktu-waktu itu. Ada banyak waktu tuan-tuan, antaranya waktu sebelum daripada subuh. Sebab itulah waktu sebelum daripada subuh ni kalau dapat, iaitulah kita manfaatkan dengan ibadat-ibadat qiyamul lail. Tak semestinya banyak-banyak tuan-tuan. Mungkin secara konsisten beberapa amalan yang kita lakukan. Ya. Hari Jumaat, ya, semalam hari Jumaat hendaklah digunakan sebaik mungkin, bermula daripada awal pagi sampailah menjelang kepada maghribnya, kerana itu di antara waktu-waktu yang sangat tinggi nilainya, afdal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan waktu ketika nak berbuka puasa 10 ataupun 15 minit, ini mungkin berlaku di dalam bulan Ramadan. Tetapi bagi mereka yang ambil puasa sunat, mungkin hari Isnin dan hari Khamis, tiap-tiap minggu dia dapat waktu afdal ini. Kerana ketika itu berdoa, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mustajabkan doanya. Tetapi masalahnya, waktu inilah macam-macam kita isi dengan perkara-perkara yang mungkin tidak ada kaitannya dengan ibadat. Ada orang 15 minit sebelum daripada berbuka puasa, bila ditanya, apa buat sebelum berbuka puasa? Alah, boring-boring ustaz, sebelum buka puasa tu saya tengok cerita Hindustan lah. Kahuna piarahi, ya dilkia kari, kosh-kosh kotahi. 15 minit sebelum berbuka puasa, dia tengok Hindustan. Itu pilihan yang dia buat. Tetapi kalau kita 15 minit sebelum berbuka puasa itu, kita perbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antaranya tuan-tuan, ubat yang ketiga. Dan kalau kita tengok tuan-tuan, sekarang ini ada satu lagi masalah, iaitulah kita ada banyak perkara-perkara yang kadang-kadang menjauhkan kita daripada beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini satu suntingan daripada kata-kata Ustaz Ruslan bin Muhammad. Kemana sebenarnya masa kita habiskan sehari? Terutamanya dalam jangka masa sekarang ini banyak teknologi tuan-tuan. Handphone ini kalau tuan-tuan tengok melekat dekat tangan, dibawa ke mana-mana. Saya pergi sembahyang Jumaat dekat satu masjid di Putrajaya. Pak Imam awal-awal sebelum dia sambung khutbah dia, apa pesanan dia? Kepada tuan-tuan, sila matikan telefon dan masukkan di dalam poket dan dengarlah khutbah daripada saya. Sebab apa? Saya tengok tuan-tuan, ramai yang jadi ahli sihir. Handphonenya dekat tangan ni. Pak Imam khutbah, dia dekat belakang melayari internet. Apa dalam internet tu ada apa tuan-tuan? Itulah yang F tu adalah Facebook. F tu adalah Facebook. Ni tuan-tuan, ada ke Facebook? Jangan kata tak ada ustaz, kita orang pun ada. Ya. Tu yang nombor 1. Facebook 2 jam. Boleh duduk dekat depan Facebook 2 jam. Kemudian yang burung ni apa? Burung pipit ni apa? Twitter. Saya pun tak tahu. Ustaz dah tweet dah saya ustaz. Apa? Tweet? Twitter. Twitter 2 jam. Ini 1 jam. Ini lambang apa ni? Lambang kamera. Tengok apa tu namanya, video. Ya, tengok macam-macam lah. Ini nak cakap pun tergeliat ni. WhatsApp ke WhatsApp? Ya. Ustaz, cuba tengok, saya dah WhatsApp dekat ustaz. Apa? WhatsApp. Ini semua tuan-tuan, 5 jam, 2 jam, 2 jam, 1 jam, 2 jam. Kalau campur-campur dekat situlah tuan-tuan ya. Berapa jam tu? 7 jam. Dan berapa masa satu hari kita ambil untuk membaca Al-Quran? Satu hari satu malam berapa masa? Siapa yang ikut aktiviti-aktiviti berjamaah, Imam Hasan Al-Banna masukkan dalam wajibat.
Wajibat ni kewajipan seorang al-akh. Sekurang-kurangnya satu hari satu malam dia hendaklah membaca sekurang-kurangnya 2 muka surat daripada Al-Quran. Itu paling kurang. Siapa tak dapat 2 muka surat sehari semalam, koman sangatlah. Dan dia dianggap sebagai tidak menyempurnakan tanggungjawab sebagai seorang al-akh, seorang yang bergerak untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau siapa yang mantap lagi sehari semalam wirid Qurannya, iaitulah 1 juzuk daripada Al-Quran. Ya. Ini tuan-tuan. Sebab itu di situ demi masa. Ini masa tuan-tuan ya. Bukan tak boleh tuan-tuan, tetapi tidak dijadikan perkara tersebut mengambil masa yang sangat banyak di dalam kehidupan kita. Berhati-hati dengan handphone ya. Terutamanya yang ada smart handphone itu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi ke mana-mana stesen bas, semua orang tengoknya. Kadang-kadang anak-anak kita balik kampung, dia bukan nak sembang dengan datuk, dengan neneknya. Sekali-sekali balik kampung, maka dia akan mengadap itu dulu hari-hari. Ya, tiba-tiba dah nak balik ke bandar semula. Jadi berhati-hati nah. Bukan tak boleh, tetapi hendaklah kita pandai untuk seimbangkan. Mana yang membawa kepada manfaat kita yang lebih besar di dalam kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat, dan mana perkara yang mungkin memudaratkan kita sehingga kita malas untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menjauhi sikap berlebihan dalam agama. Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, kerjakanlah amalan sesuai dengan kemampuan. Ini kerana Allah tidak akan bosan sehingga kamu sendiri yang bosan. Sesungguhnya perbuatan yang paling dicintai adalah amalan yang berterusan walaupun sedikit." Jadi di sini ada kisahnya, 3 orang datang. Mereka berbincang-bincang tentang amal ibadat. Akhirnya masing-masing merasakan sikitnya lah amalan aku. Maka yang pertama kata, lepas ini aku tak nak kahwin. Aku nak hidup bujang supaya aku dapat fokus kepada agama, beribadat kepada Allah. Yang nombor 2 kata, aku nak puasa saja, tak nak buka-buka. Kemudian yang ketiga, aku nak berjaga sepanjang malam, qiyamul lail, aku tak nak tidur. Sampai cerita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun panggil, mana 3 orang rakan kita yang bercakap gitu-gitu tu tadi, mana? Lalu datanglah jumpa dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, saya adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Saya hidup dan saya berkahwin. Saya berpuasa dan saya berbuka. Dan kemudiannya yang ketiga, saya berqiyamul lail, bertahajud, dan saya juga ada masanya berehat dan juga tidur. Dan inilah di antara sebaik-baik. Sebab tiap-tiap itu ada haknya. Badan kita pun ada haknya. Ya, dan kalau ini tuan-tuan datang, akhirnya kita akan merasa bosan. Sedangkan Allah tidak akan bosan. Kita sendiri yang akan bosan lama-lama. Sebab itu ikutlah kemampuan kita tuan-tuan. Ya, jangan ada yang berqiyamul lail diikat tali antara 2 tiang, merentang tiang itu. Maka dia qiyamul lail ngantuk sangat, disandarkan dekat tali itu supaya dia tak terjatuh. Ya. Disandarkan. Kalau ngantuk sangat, tidur. Lepas dapat sedikit tenaga, bangun, sambung balik. Bukannya sepanjang malam tak tidur langsung, kemudian ikat badan dekat tali, dekat tiang, supaya tak tergolek jatuh kerana nak melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya perbuatan yang paling dicintai iaitulah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Sehari sedekah RM5. Sedikitlah tu tuan-tuan ya. Tapi konsisten. Sehari RM5, 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 RM5. Sehari membaca Al-Quran 1 muka surat. Konsisten. 1 muka surat, 1 muka surat, 1 muka surat. Ya. Jangan sehari baca 1 juzuk, kemudian esok dah tak baca lagi dah. Tapi janganlah sikit sangat. Malam Jumaat baca Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Sadaqallahul Azim. Daripada umurnya 20 tahun sampai sekarang ini 60 tahun, tiap-tiap malam Jumaat baca Yasin, Sadaqallahul Azim. Bila ditanya kenapa? Tak apa Ustaz, walaupun sedikit tetapi konsisten. Tiap-tiap malam Jumaat Yasin saja dia baca. Orang baca Yasin awal akhir dia ya dengan sin. Tapi bukan orang dekat masjid sini.
orang masjid jauh-jauh sana. Ya. Ini dia tuan-tuan ya. Jadi sebab itu kita diingatkan dengan satu hadis, iaitulah ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, antaranya hidup sebelum mati. Inilah tuan-tuan sebenarnya pembangkit semangat yang paling utama untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nasib baik kumpulan Rabbani ada buatkan nasyid. Kita dengar pun alhamdulillah. Yang pertama tuan-tuan, kaya sebelum miskin. Nak sedekah, nak derma, nak infak masa kaya, miskin tak boleh buat apa-apa kecuali yang tidak melibatkan harta. Nombor 2, iaitulah masa lapang. Lapang aku hari ini. Ya, ada apa hari ini? Tak ada apa-apa. Kenduri tak ada hari ini. Hari ini ramai orang buat kenduri. Kenduri pun tak ada. Lapang tak ada hari ini, tak ada. Jadi buat apa? Tak ada apa-apa. Relax aja. Masa lapang sebelum masa sempit. Macam-macam kerja nak dibuat. Masa sihat boleh bergerak ke sana, berlari, melompat, panjat pokok. Sebelum sakit, sakit terlantar, orang datang tengok ziarah, tak boleh buat apa-apa. Nak pergi masjid tak boleh, nak pergi kuliah tak boleh, nak pergi ke mana-mana tak boleh, nak baca Quran pun tak larat sebelum kita sakit. Kemudian masa muda. Ya, bagi yang masih muda, inilah masanya untuk menggandakan ibadat. Masa muda pergi haji, masa muda buat amalan sebelum waktu tua. Waktu tua macam-macam tak boleh buat. Nak berjalan pun kena bertongkat dan juga macam-macam lah tuan-tuan. Dan akhir sekali masa hidup sebelum kita masa mati. Mati tak boleh nak buat apa-apa lagi dah. Inilah peringatan yang paling besar sekali kepada kita, kata Rasulullah SAW. Yang kelima, bergabung dengan jamaah dan tidak mengasingkan diri dalam apa keadaan sekalipun. Sabda Rasulullah, hidup berjamaah adalah rahmat dan hidup berpecah belah adalah derita. Hadis riwayat Ahmad. Jadi bersama-samalah dengan jamaah, kumpulan orang-orang yang beriman, yang sentiasa melakukan perbuatan-perbuatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan duduk sorang-sorang, nanti kita akan berada seumpama seekor kambing yang duduk sorang-sorang, maka dia akan diancam. Ya, dia akan terdedah dengan bahaya, akan dimakan oleh serigala. Tapi kalau berhidup secara bersama-sama, berjamaah, ya, mengaktifkan aktiviti-aktiviti mendekatkan diri kepada Allah, maka insya-Allah kita akan tidak ada perasaan malas itu. Kalau tak mampu nak berqiyamul lail secara seorang-seorang, buat secara ramai-ramai. Itu yang masjid buat qiyamul lail perdana. Sembahyang sunat tasbih kalau nak buat seorang-seorang tuan-tuan, Allahu akbar, berat rasanya. Tapi bila buat ramai-ramai, jadi ringan. Sembahyang sunat tasbih yang lama tu, ya, paling cepat pun 20-25 minit. Tu kalau buat seorang tuan-tuan, tak buatnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kena tuan imam dia ambil masa yang lama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ya, rakaat yang pertama 15 kali yang mula-mula tu. Kemudian 10. Ya. Lama tu tuan-tuan. Kalau buat sendiri dekat rumah, tak terbuat. Tetapi bila buat secara ramai-ramai, kejap je. Ya, rasa ringan saja. Itu di antara obat yang boleh mengubat penyakit malas beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nomor 6, berkawan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik-baik. Rasulullah bersabda, "Mahukah kamu aku beritahu sebaik-baik manusia? Siapa yang paling baik sekali manusia ini?" Para sahabat menjawab, "Ya, ya Rasulullah, siapakah ya orang yang sebaik-baik manusia?" Lalu Rasulullah bersabda, "Dia ialah orang yang mengingatkan kamu kepada Allah ketika melihatnya." Allahu akbar. Ada tak ni tuan-tuan ya di kalangan kita? Orang tengok orang itu maka ingat kepada Allah. Ada tak? Kalau ada, alhamdulillah. Iaitulah sahabat-sahabat yang baik, yang sentiasa ngajak melakukan kebaikan. Tengok dia saja ingat kepada Allah. Ni. Ya. Bersahabatlah dengan orang-orang yang soleh, kerana apabila kita tengok saja dia, maka kita akan dapat peringatan, tazkirah.
Ya, terutamanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 7, selalu mengkaji sirah Nabi, sejarah Islam dan perjuangan para ulama. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan saya bawakan kepada tuan-tuan cerita-cerita sejarah peperangan Khandaq, Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih bulan lepas kita dah tengok macam mana amalan dia. Dia tidak pernah tinggalkan solat wajib. Dia tidak pernah tinggalkan solat sunat, dan dia tidak pernah tinggalkan walaupun satu kali satu malam beribadat malam, iaitulah qiyamul lail. Jadi kita baca tuan-tuan, Allahu Akbar, jauhnya lah aku dengan Muhammad Al-Fatih. Cari lagi apa sejarah-sejarah, ya, mungkin ada ulama-ulama yang dekat dengan kita daripada Mesir, Mustafa Al-Mashhur, salah seorang daripada pemimpin gerakan Ikhwan Al-Muslimun, tuan-tuan. Sehingga saat dia nak meninggal dunia, dia sakit. Sakit dia tu, tuan-tuan, sampai dia nak bangun, nak pergi masjid, solat asar. Anak perempuan dia kata, wahai ayahanda, bapa, ayah, papa, tak payahlah pergi masjid. Ayah ni sakit. Tidak, tolong bantu aku nak pergi dengan masjid. Dia pun pergi masjid, tuan-tuan. Akhirnya selepas sembahyang asar, ya, dia istilah kita tumbang lah, dia jatuh dan kemudiannya meninggal dunia dalam keadaan saat-saat akhir itu pun dalam keadaan sakit. Dia pun tetap dengan perjuangan dia untuk menunaikan solat berjamaah di masjid. Jadi kita baca macam tu, tuan-tuan, Allahu Akbar, kita sakit sikit aja, ia dah tak ada kemampuan kadang-kadang untuk melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah mereka syarat dengan perjuangan, semangat yang tak luntur, dan boleh mencontohi kehebatan mereka. Ada kita baca ulama yang sentiasa dia sembahyang solat di dalam saf yang pertama, dan macam-macam lagi lah, tuan-tuan, ya. Jadi bila kita baca dan kita kaji, maka dia akan naik semangat. Kita nak contoh mereka, kita nak buat yang terbaik untuk ibadat kita. Nombor 8, ubat malas beribadat, menghadiri majlis-majlis ilmu. Kenapa? Ilmu menghidupkan hati, ilmu menghidupkan roh dan jiwa. Ilmu akan melahirkan keikhlasan, ilmu akan membangkitkan semangat. Sebab itu kalau boleh, tuan-tuan, kalau kita dah okey selalu ikut majlis-majlis ilmu, kita cuba ajaklah kawan-kawan kita ke saudara-saudara kita, ya, untuk sama-sama memakmurkan aktiviti-aktiviti majlis-majlis ilmu. Nombor 9, hiburkanlah hati dengan perkara yang mubah. Mubah ni istilah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu disebut perkara-perkara yang harus. Kita perlu sedikit ketenangan, antaranya bergurau senda dengan isteri. Setelah penat beribadat, mungkin kita bercakap-cakap, bersembang-sembang dengan isteri kita, bersenda gurau macam Rasulullah buat. Rasulullah pernah lawan lari, berlumba lari dengan Aisyah. Kadang-kadang Aisyah menang, kadang-kadang Rasulullah menang. Ya, maknanya aktiviti. Ya, tuan-tuan, belikan raket badminton 2, satu bagi pada isteri kita, satu bagi pada kita. Petang-petang main badminton dekat depan rumah. Ya, isteri kita smash, kita ambil. Isteri kita smash lagi, kita pulangkan balik. Isteri kita smash lagi, kita bagi bola tanggung. Dia smash lagi, kita bagi lagi pada dia. Anak-anak tengok dulu, seronok anak-anak tengok mak dan ayah. Ya, ada saya tengok sepasang suami isteri beli basikal yang boleh dinaiki oleh 2 orang. Suaminya duduk dekat depan, isterinya duduk dekat belakang. Saya tengok suaminya relax je, yang kayuh isterinya. Tu ya. Beli basikal, bukan basikal 2 buah, 1 buah, tapi 2 orang yang naik. Kadang-kadang saya ternampak, ya, suami isteri. Suaminya duduk kat depan, isterinya dekat belakang. Sama-sama kayuh, pusing. Boleh, itu harus, bukannya haram. Perkara-perkara yang harus. Ya, dan kemudiannya bermain-main dengan anak-anak. Ya, Al-Aqra bin Habis tengok Rasulullah ambil anak cucunya Hasan dan Husain, diangkat, dipeluk, dicium. Al-Aqra bin Habis tercengang dia, tengok dia. Ya Rasulullah,
engkau ambil, engkau peluk, engkau cium dan bergurau senda dengan cucu engkau Hasan dan Husain. Ya, kenapa Al-Aqra? Saya ada 10 orang anak. Saya tak pernah pun peluk, saya tak pernah cium, saya tak pernah main-main dengan diorang. Wahai Al-Aqra bin Habis, man la yarham la yurham. Siapa yang tak sayang dengan orang lain, maka dia tidak akan disayangi oleh orang lain, terutamanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tuan-tuan, dengan anak-anak kita jangan garang je semacam. Dengan isteri kita, balik daripada masjid, dah masak? Belum bang, belum sempat masak. Kenapa tak masak? Garang aja. Dengan anak-anak pun garang. Nak kembali dulu. Bah, boleh tak pergi jalan-jalan kita? Tak payah, belajar. Garang aja tuan-tuan, ya. Dengan anak-anak ni kita kena ada, ya, bersama-sama dengan mereka. Memerhatikan keindahan alam. Tengok, ya, keluar tengok pokok-pokok, keindahan alam. Tengok matahari terbit dekat sebelah timur, subhanallah. Dia akan riliskan sedikit kita punya perasaan, ya. Dan kemudiannya berekreasi. Cuti-cuti bawalah jalan anak-anak ke mana-mana, ya, berkelah sekeluarga ataupun pergi ke mana-mana, ya. Sekali-sekala pergi main bowling, ya, boleh main bowling. Bowling buah kelapa ke Ustaz? Bukan, bowling betul-betul. Saya baru-baru ni memang Allah, tak pernah main tuan-tuan bowling. Anak-anak ajak, jomlah abah, tak apalah abah tengok je. So kali tengok, mula-mula tengoklah duduk, tengok dia orang main. Oi, strike, apa namanya? Strike ke spike yang jatuh semua tu. So kali anak itu strike, anak ini strike. Yang kecil tingkatan 1 perempuan, walaupun dipegang bola macam ni je, perlahan je, kedik-kedik, strike juga. Akhirnya bangun terus, pakai kopiah, pakai baju batik macam nak pergi kenduri. Tengok yang jaga kaunter tu alpa sikit, ambil. Bukannya strike, masuk dalam lubang. Dan kemudian top sini, ya Allah sakitnya. Rupanya dia kena buat aktiviti regangan sikit. Bukannya boleh tu, sakit kat sini 2 minggu tuan-tuan, ya, sakit. Itu antaranya lah tuan-tuan, ya. Kemudian balik, ya, bersama-sama dengan keluarga. Ubat malas beribadat, renungkanlah sikit tuan-tuan, ya. Yang pertama iaitulah merenung ciptaan Allah. Ni yang saya sebutkan tadi, merenung ciptaan Allah. Tengok pokok, matahari, ya, awan dan seumpamanya. Kemudian yang kedua, merenung kepada setiap nikmat kurniaan Allah. Ni, kejap lagi nanti kita akan makan macam-macam nikmat daripada Allah. Kemudian iaitulah merenung janji Allah, ya, janji syurga daripada Allah. Kita baca Al-Quran, kata Allah, siapa buat baik masuk syurga, siapa buat jahat masuk neraka, maka kita akan dapati itu. Merenung betapa beratnya siksaan api neraka. Kadang-kadang kita bakar sampah, ya, kita tengok api tuan-tuan, terbayanglah kita kepada kalau api di dunia ini pun kita dah tak tahan, macam mana api dekat akhirat. Dan akhir sekali, merenung kecuaian-kecuaian kita dalam mengenai agama. Ya, kadang-kadang kita tak tahu pun, ya, kita cuai dalam menunaikan ibadat kita kepada Allah dan juga cuai melaksanakan agama. Sebab itu hujung sekali, akhir sekali, iaitulah kita mesti sentiasa muhasabah diri. Sayyidina Umar kata apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, ceklah, semaklah diri kamu sebelum kamu akan disemak, dihisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana biasanya sebelum tidurlah tuan-tuan, ya, tidur kita tengok atas kipas berpusing, ya Allah, habis dah satu hari, macam mana aku hari ni, ya, solat aku macam mana, hidup aku macam mana, aku dekat tak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ada tak terbuat perkara-perkara larangan-larangan Allah. Jadi dia akan menyebabkan kita mengenali diri kita, kelemahan kita dan seterusnya, bertaubat dan buat pembaikan terhadap diri kita. Jadi saya rasa cukup itu saja. Akhir sekali kita akhiri dengan doa akhir, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu, ya Allah, pada pagi ini kami mohon panjangkan umur kami, ya Allah, dalam keadaan taat
dan melaksanakan ibadat kepadamu ya Allah. Kurniakanlah kepada kami kesihatan yang baik ya Allah, supaya kami dapat meneruskan melaksanakan amal ibadat kepadamu ya Allah. Terangkanlah hati kami ini dengan nur pancaran imanmu ya Allah, agar kami tidak ada perasaan malas, terutamanya untuk kami melakukan kebaikan dan ibadat kepadamu ya Allah. Dekatkanlah kami kepada kebaikan ya Allah, jauhkanlah kami daripada kejahatan. Kurniakanlah kepada kami kesenangan, ketenangan dan kecemerlangan ya Allah, agar kami dapat meneruskan perjuangan untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Dan kurniakanlah kepada kami hidayah daripadamu ya Allah, dalam menghadapi cabaran, dugaan dan juga segala liku-liku di dalam kehidupan ya Allah. Dan sampaikanlah kami ke dalam alam akhirat dengan mendapat keredaan daripadamu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.